إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا ومولانا محمد على رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قال صلى الله عليه وسلم أنت مع الأكوان situ أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون ما لم تشهد المكون فإذا شهدته كانت الأكوان معك. Maka engkau serta segala kaun dengan tertambat dengan dia bila tu selama lagi tiada engkau pandang yang mengadakan dia. Maka apabila telah engkau pandang yang mengadakan dia, saya adalah segala kaun itu sertamu, kerana engkau terkadang itu kaya daripadanya dan tiada menilik kepadanya. Allah, ini satu kaedah besar tuan-tuan. Pak kita disuruh kun ma'allah. Tarallaha ma'ak. Kun ma'allah. Jadikan diri kamu serta Allah Ta'ala. Ya. Jawab dia tarallaha ma'ak. Nasaya Ta'ala akan membuka engkau memandang dia serta kamu. Firman Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa yani Allah Ta'ala ma'akum serta kamu aynama kuntum di mana saja kamu berada. Tidak ada satu makhluk termasuk kita yang kerdil ini terlepas daripada inkishafil ilmi. Ia telah ternyata dalam ilmu Allah pada azal sebelum ada makhluk. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Telah ada Allah Ta'ala dulu, tak ada siapa pun serta Tuhan ketiga itu. Ya, Ahad. Maka Muhammad itu. Maka situ sudah ada dalam ilmu azal lagi lah. Dalam ilmu Tuhan siap apa yang akan berlaku dan seterusnya. Bermakna satu makhluk pun tidak terlepas daripada inkishafil ilmi, mana terdedah dan nyatanya dalam ilmu Tuhan yang qadim. Satu. Kemudian al-qudratu wal iradah muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Qudrah dan iradah Allah Ta'ala dia bertakluk pada semua makhluk, semua mungkin. Maknanya sebelum ada makhluk dia sudah ada dalam pentaksisan Allah Ta'ala. Taksis maknanya apa? Menentukan. Itu takluk bagi iradah. Takluk makna apa? Peranan dia. Kena ada di atas al-iradah, mana penentuan. Sifat iradah maka dia menentukan. Bila dia menentu azal sebelum kita ada, siap siapa dia, di mana dia, apa nama dia, apa bangsa dia, apa negeri dia, kampung dia, semua siap. Sehingga tanah kubur dia pun seterusnya lah. Dan setelah ditaksis oleh iradatullah. Sabda Rasulullah SAW, Masya Allah kan wa ma'lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu sahaja yang akan berlaku. Wa ma'lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki tidak akan berlaku. Bermakna semua yang ada ini dalam masyiah, penentuan dia. Maka serta tak makhluk, serta mana boleh bercerai. Tiba masa yang ditentukan seorang insan lahir, rupa dia, sifat dia, bangsa di mana tempat dia,
Maka sampai masa dijadikan oleh qudrah, maka nama dia apa? Tanjizi hadis. Ta'alluq apa dipanggil? At-ta'thir. Qudrah ta'alluq dia apa? At-ta'thir, mana memberi kesan. Sebab tu kita dipanggil asar, maka Tuhan dipanggil mu'athir, yang memberi kesan di atas kewujudan makhluk dan keadaman, mana ketiadaan, semua dalam dia. Ilmu dia tak ada makhluk lepas, iradat dia tak ada makhluk terlepas, semua terikat dan tertambat. Dan kudrah dia mengadakan semua mawjudat di kalangan khalaik makhluk, tak ada satu terlepas. Kemudian bila ada saja semua makhluk mawjud ini, maka tak lepas daripada ta'alluq inkisyafis sam'i wal basar, yang nyata dalam penglihatan Allah, nyata dalam pendengaran Tuhan. Apa saja diucap, dibuat kenyataan, semua didengar oleh Allah Ta'ala. Di mana saja dia berada, sentiasa dilihat pandang oleh Allah dengan sifat basar ni yang kamil, yang sempurna, yang qadim, yang baki, yang kekal semua. Itulah makna tidak ada satu ruang kita terlepas dari dia. Itu maknanya, ya. Fakir dan daifnya kita, itulah dia. Jadi maknanya disuruh kita ni pandang, ya, kun ma'allah, sila pandang kamu serta Tuhan, tak ada siapa boleh terlepas. Dia akan membawa kepada terangnya makrifat dan pengenalan insan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ni bila dia terlepas, bila ini bukaan iza fataha laka babal ghuyub bi zawali hazil uyub, apabila telah bukakan bagi engkau pintu ghaib, memandang akan kebesaran kau, dengan dia bi zawali hazil uyub, dengan hilangnya segala keaiban-keaiban. Iaitulah apa? Memandang diri dan seumpamanya. Jadi maka di sini dia kata, maka engkau serta segala kaun, anta ma'al akwan, mana kamu serta makhluk, dengan mana apa? Dengan tertambat dengan dia. Hati kamu tertambat dengan makhluk, hati kamu terikat dengan makhluk, kata Tuan Pengarang. Di mana kamu nak berjalan suluk kepada Allah Ta'ala? Sedangkan kaedah dia as-sayru billahi la yakunu illa ba'dal fana'. Berjalan kepada Allah ditakkan mula melainkan selepas daripada pengleburan. Fana' mana lenyap, hapus. Di mana tu hapus? Bukan di mata luar. Di mata luar nampak, dan di mata dalam. Sebab nak pakai mata dalam. Mata luar ni, ya, apa nama, binatang berada, dan lembu, kebau, kambing ada mata luar, sama. Dia nak mata dalam, dia mahal. Mata luar akhirnya dia akan padam, ya. Bila mati dia habis lah. Ada pun dia kena lagi mata dalam tu, maknanya dia kena pandang bahawa keterikatan dia dengan Allah SWT dan semua keadaan. Jadi bila dia tertambat dengan makhluk, ya, dia nampak makhluk, kuasa makhluk, iradat makhluk, ilmu makhluk, ada makhluk tu yang dipandang, dia tak akan terbuka dengan Allah SWT. Itu bahaya. Jadi dia kata engkau serta makhluk mana tertambat dengan dia. Sebab tu satu warid akan dibentangkan, dulu telah dibentangkan, aurada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Datang satu warid, ya, yang bangsa qalbiyah, dia masuk dalam qalbi. Tuan jumpakan nur warid itu apa? Liyatasallamak, melepaskan qalbi kamu, ya, min yadil aghyar, daripada tangan makhluk. Jadi seolah-olah makhluk ni memegang qalbi itu. Ya, dia pandang kita, ya, kita ada kuasa, kita ada ilmu, kita bijak, kita handal, itu semua habis tu. Itu semua tak boleh pakai, dengan habis. Ya, terhijab dia dengan Tuhannya. Dia sampai pandang terhapus, tak ada apa dia. Sebab dalam era sufi, wujud yang dipandang ialah wujud yang mutlak, bukan wujud yang muqayyad. Wujud yang muqayyad semua makhluk ni. Apa makna muqayyad? Wujud muqayyadun billah, terikat dengan Tuhan. Yang nak dipandang wujud yang mutlak, yang tidak terikat, bahkan dia yang mengikat, maka itu wujud itu tunggal, dia saja. Jadi bila dengan tertambat dengan dia, dengan makhluk, bila selama lagi tiada engkau pandang. Apa makna pandang sini? Musyahadah, syuhud dengan qalbi dia. Selama tiada engkau musyahadah, pandang, yang mengadakan dia, al-mujid al-hakiki huwallahu ta'ala, yang mengadakan sebenar ialah dia. Apa mengada sini? Iaitulah ikhraj min hayzil adam ila hayzil wujud, mengeluarkan daripada halaman ketiadaan kepada ada. Yang tak ada siapa boleh buat ni, semua milik tunggal Allah Ta'ala.
Ya, kita ni tuan gerakkan jadi asbab je, pada hakikat ada dari dia. Maka apabila telah engkau pandang yang mengadakan dengan riyadhah dan mujahadah, ya, diselukkan dia dan sebagainya, dengan izin tuan buka. Bila telah engkau pandang yang mengadakan, mana qalbi dia telah dibukakan, muka syafatul qalbi, nasaya adalah segala kaun makhluk itu serta engkau. Ya, tuan pusingkan balik. Banyak berlaku pada tangan para awliya. Sebagai apa? Ini hadiyatan minallah, sehingga binatang yang buas pun tunduk pada dia. Harimau pun boleh dijenjit telinga dan itu Syabi Madan Atilimsani. Ya, dan banyak lagi cerita para kekasih Allah Ta'ala yang Tuhan berikan dia karamah. Karamah dia mana hadiah dari Tuhan kepada dia, benda yang mencarikan adat. Sebab apa? Sebab dia telah berusaha bermati-matian nak memadamkan dalaman tadi tu, bukan senang. Ya, supaya dipadamkan pandangan yang lain, betul dia tepat yang mentauhidkan Allah Ta'ala dari segi pandangan dia. Kerana engkau tetekali itu kaya darinya. Apabila kalbi insan keluar je daripada memandang iradat khalqiyah, kudratul khalqiyah, iradat kudrat makhluk dan wujud khalqiyah, wujud makhluk, ketika itu dia panggil apa? Dia ni kaya. Mana kaya? Kaya mana tidak berhajat kepada makhluk. Dengan bahawa kalbi dia tidak tersangkut, ya. Dia pandang orang ni macam dia pandang tunggul ni, apa tadi, ya. Bahawa iman dia sempurna. Tiada menilik kepadanya. Qalbi insan tu akan jadi hebat, jiwa insan tu akan jadi handal, hebat, bersih, cantik, dipancarkan nur bila dia berjaya, ya, memadamkan tilikan keperasanan dia kepada makhluk, ya, sehingga ada makhluk tak ada serupa. Wujuduhu wa adamuhu mustawiyan, ada dengan tak ada tak sama, tak ada apa. Ya, kalau ada makhluk dia rasa lain, tak ada makhluk dia rasa lain, bermakna kalbi dia terikat dengan makhluk. Bila kalbi terikat dengan makhluk, benda terikat mana boleh berjalan, dia tak boleh berjalan dan dia jam, ya. Jadi dua je lah. Bila kita lepas, bebas daripada ikatan kalbi kita dengan makhluk, maka dia panggil duduklah di makam hurriyah, atau dipanggil makamul ubudah. Dia ada tiga peringkat: makam ibadah, kemudian makamul ubudiyah, yang paling tinggi dia panggil makamul ubudah. Apa makna ubudah? Ai hurriyah, merdeka. Ini yang merdeka sebenar. Mana dia merdeka, dia terlepas, tidak ditawan. Qalbi yang tidak ditawan oleh insan, oleh makhluk, itulah qalbi yang sejahtera. Qalbi ini yang dikatakan salim, yang Tuhan sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Apa salim ni dia? Yang dikatakan qalbi salim, hati yang sejahtera, hati yang merdeka, yang tidak diikat dengan makhluk. Mana hati kita, pada istilah lain, dia telah uruji ila alamil malakut wal jabarut. Kalau istilah lain, mana dia telah naik, diangkat ke alam malakut wal jabarut. Selama dia memandang diri dia, mana dia duduk alamil mulki. Kalau dia pandang iradat dia, dia pandang kudrat dia, pandang kuasa dia, kuasa makhluk, dia tak punya ketuhan, itu dia alam mulki. Ni alam bawah ni, alam ajsam dia panggil. Ya, maka kalau tak lepas ini, maka para awliya pandang kita ni macam katak bawah tempurung. Tuan-tuan, katak bawah tempurung, dia kena alam ni lah, dia tidak lepas ke sana. Maka situlah letaknya penderitaan jiwa, ketidaktenangannya jiwa, serabutnya jiwa kat situ, selagi kita tak lepas. Kalau dia lepas saja ke sana je pandangan qalbi dia, maka merdeka ada dia. Dia sudah mengambil kelazatan dengan Tuhan, bukan dia mengambil kelazatan dengan makhluk Tuhan. Kalau kita ambil kelazatan dengan makhluk Tuhan, bermakna kita masih terhijab. Ya, tolong lepaskan kalbi kita, jangan bersedap dengan makhluk, pergi ambil bersedap dengan dia. Ya, bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Itu pesanan Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang jujur, benar-benar siddiq dia dengan aku. Ya Daud, sampaikan.
kul lisiddiqin, sampai kepada orang yang siddiq. Dua perkara. Pertama apa? Bi, dengan aku, bukan dengan makhluk pun. Kita bersedap dengan makhluk, dengan makan, minum, rumah, kenderaan, harta. Oh, itu orang kafir pun ada kan. Ya, Soros lagi kaya macam itu. Banyak orang kafir, benda tak ada nilai. Ya, bersedap dengan pangkat, jawatan, dia berebut benda tu. Semua tufuliyah, kebudak-budakan. Kita mau kedewasaan makrifat dengan Tuhan. Mana farrik galbak, kosongkan qalbi kamu daripada makhluk. Hati ya, ada tak apa kan? Ya, banyak para sahabat yang kaya-kaya, tapi masya-Allah qalbi dia bukan dengan makhluk. Sebab apa? Ini benda dia dapat. Tuhan kurniakan dia makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan alamat demikian itu, bahawa ada segala kaun itu dihinakan bagimu. Ya, alamat bahawa seorang itu telah dia ma'allah, bukan ma'al khalaik, bukan segala makhluk. Alamat dia apa? Bahawa segala kaun, apa kaun sini makhluk, ya, dihinakan bagimu. Mana semua tu tunduk kat dia. Ya, makhluk tu tunduk kat dia. Dan makhluk yang paling besar kita kena tundukkan apa? Nafsu dan nafsu syaitan pun. Bila nafsu tunduk, maka ketika itu barulah dia boleh benar-benar berdiri tegak, menzahirkan ibadah dan ubudiah kepada Tuhan. Kalau dia tak tunduk lagi, habis. Lepas tu bila nak tundukkan dia, kita menghadap. Bila qalbi betul menghadap tepat kepada Tuhan, yang lain tunduk. Ya. Lepas tu bila berlaku je tarikan Allah Ta'ala, yang lain tunduk. Dan orang yang macam ni dipanggil orang yang ahlil majzub, mana orang yang kalbi dia ditarik. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Tuhan menarik akan hati orang yang dikendaki. Bila dia tarik ini, berlakulah dia ma'allah dan ma'al akwan, bukan satu makhluk. Ketiga itu syaitan nafsu pun terpelanting kan. Lepas tu doa Sayyid Ibrahim Masyri minta Allahumma ja'alni minal muradin. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini, jadikan diriku ini orang yang Engkau kendaki. Mana orang yang Tuhan tarik. Bila Tuhan sentap dia biar, ya, selamat. Kalau Tuhan tak tarik, takut yang lain tarik. Apa tarik? Nafsu, tarik dunia, tarik, ya, dan sebagainya. Dan Engkau kaya daripadanya. Kaya si mana apa? Tidak berhajat. Bukan kaya dengan banyak wang, itu dipanggil jutawan. Banyak harta dipanggil hartawan, bukan tu. Tu tak pakai tu. Tu kalau ada tak ada pun tak ada hal. Yang ini kaya qalbi. Sebab tu menyatakan laisal ghina an kasatil arad walakin ghinal qalb. Bukanlah kaya dengan banyak menghimpunkan harta benda, kan. Kaya sebenarnya ialah kaya hati. Orang yang kaya sampai peringkat jutawan, tapi hati dia masih lagi nak tamak dengan dunia, itu fakir. Itu dia panggil fakir, al-fakirul hadir. Fakir yang sentiasa hadir, mana perasaan tak cukup yang masih hadir. Tapi seorang ni kita tengok dia macam miskin, tapi hati dia tak berhajat kan. Saya pernah jumpa seorang wali kan, di Masjid Kampung Ulu. Dia bawa uncang bekas tu, macam bekas tu, dia cocok kayu, dia pikul belakang kan. Bekalan ni dekat belakang, terponjok lagi lah. Kita jumpa dia, kita pun salam dia. Kita salam, kita bagilah hadiah sikit. Dia tak nak kan. Kita bagi duit, saya tak berhajat. Allah malu lagi dia tu. Ya, itu hati para awliya. Dia tak berhajat benda tu. Kita pula dah banyak, hati kita masih berhajat dalam kocik orang. Kalau dia bagi aku, aku tak pakai, itu fakir punya. Maka orang fakir tak boleh jalan dah. Dia kena kaya dengan makhluk, tapi dia fakir dengan Allah. Apa boleh? Dia fakir dengan Allah, mana hati dia sentiasa fakir. Orang macam ni Allah Ta'ala akan angkat martabat kedudukan dia. Dan engkau kaya, apa makna kaya? Tidak berhajat, tidak memandang-mandang kalbi dia kepada pemberian makhluk. Ya, sebab dia sudah cukup, dia azali dah siap, Tuhan dah susun dah. Daripada makhluk. Atau dikerasi atasmu, maka tiada engkau berpaling kepadanya. Macam mana keadaan pun dia tidak berpaling hati dia kepada makhluk, tetap dia dengan Tuhan. Ini dia. Dan hanya sahaja kedua itu, dua orang, itulah suatu wali, dan satu keduanya orang yang keduanya safi, orang yang bersih. Allah.
Maka wali itu ialah orang yang ditahqiqkan baginya tiap-tiap barang yang dikendaki, dan safi itu ialah orang yang dikerasi atas hatinya redha pada barang yang berlaku. Apa yang berlaku dia no comment. Man arafallah kalla lisanu. Siapa yang benar kenal Tuhannya, maka saya kelu lidahan. Apa makna kelu lidah? No comment. Apa datang dia terima, atau tanda dia kenal. Dan para aulia ialah orang yang hatinya sentiasa dengan Tuhan dan tidak ada keserabutan. Nak kenal kita masuk lain tu, tengok hati kita ada serabut. Hatta yastawiya indahu al-ghina wal faqir, sehingga sama je bagi dia kaya dengan miskin, tak ada apa-apa. Tuhan letak dia kaya ke miskin bagi dia serupa. Dia memandang itu dari dia. Mata a'taka asyhadaka birrah wa mata mana'ak asyhadaka kahra, bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Itu kan ada besar ni. Mata a'ta, bila Tuhan beri kita satu pemberian, apa sebenarnya? Asyhadaka birrah, sebenarnya dia menayangkan kepada kita dia yang bernama Al-Bir, pemberi ihsan yang besar. Kita kena pandang dia. Kalau tidak, mana dia jahat adab dengan Tuhan. Wa mata mana'ak, bila Tuhan blok lah, orang dapat dia tak dapat. Sebenarnya apa tu? Asyhadaka kahrah, dia menayangkan kepada kita supaya kita pandang nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Dia tarik habiskan, dia beri tak ada siapa boleh sekat, dia tarik tak ada siapa boleh beri. Itu wirid untuk tu kita baca kan, la mani alima a'taita wala mu'ti alima mana tak, la mani, tak ada orang boleh blok kalau Tuhan beri, dan tak ada orang boleh beri kalau Tuhan blok. Habis. Jadi dia nama dia apa? Al-Mu'ti, pemberi. Dan dia juga nama dia apa? Al-Mani', yang blok dia. Walhasil dia sajalah, lain habis padamkan. Bahawa dia akan merasakan suntikan makrifat dari Tuhan, kelazatan yang cukup hebat, yang berbagai-bagai akan dibuka. Bila dia tutup je, dia akan terbuka. Bila dia tutup, baru akan menyala. Bila dia kunci saja, baru terbuka. Kita boleh kunci tak dibuka. Ni kunci buka. Mana apa kunci? Kunci kalbi dia dengan makhluk. Tuhan akan buka. Tutup pandangan dengan makhluk, maka Tuhan buka. Bila dia tutup aja akan terang. Padam baru terang. Dia terbalik ni. Kita padam gelap. Dia tak padam baru terang. Apa makna padam terang? Padam pandangan makhluk kamu dengan makhluk. Padam. Baru dia akan terang dengan Allah Ta'ala. Lagi pandangan kita makhluk tak habis-habis, tak terbuka dan terhijab. Maka barang siapa serta segala kaum, dia sebalik pula, hati dia diikat dengan makhluk, Allah, maka adalah ia ditawannya. Mana dia jadi orang tawanan. Tawanan pada makna zahir nampak dia bebas kan, tapi dalam tak bebas. Sampai dalam semayang pun dia kena tawan dengan makhluk, tak habis-habis terikat hati. Dengan kerja-kerja dia habis, dia sibuk bawa dalam semayang tadi. Siap susun pula kerja dia. Macam-macam. Dan barang siapa ada serta yang mengadakan dia. Siapa dia? Allah Ta'ala. Barang siapa serta yang mengadakan, Al-Mujid, siapa dia? Huwa Allah Ta'ala. Dengan bawah hati ini sentiasa dengan dia, maka segala kaun itu taat kepadanya. Ketika itu makhluk pun tunduk dekat dia. Satu wali besar yang dia sidqut tawakkul, dia kuat dengan Tuhan. Dia pergi ke mana pun tak ada hal dia. Tiba-tiba dia keputusan air tuan-tuan. Dia nak minum air tak ada. Dia pun cari telaga, nampak telaga. Tahu dah padang pasir kan, dia punya air bawa jauh. Tali tak ada, timba tak ada. Dia tengok je air tu naik. Air tu lagi di bawah tu naik. Nak naik masuk ke mulut ni. Apa dia kata? Dia lah, ya Allah, bukan ini yang aku kendaki. Aku nak engkau kan ni. Kalau kena bantang-bantang jam. Dia pun dah rasa aku ni hebat, aku tenung je air naik. Bila hijab dah dia dengan Tuhan. Maknanya apa? Ketika itu Tuhan tunjukkan kuasa besar. Dia berjalan pula, tiba-tiba keputusan bekalan makanan. Dia genggam segenggam pasir. Ya Allah, engkau segala-galanya, mintalah engkau tukarkan pasir ini menjadi makananku sebagai bekal sedikit makan. Pun bertukar. Pasti itu kau jadi makan.
Tu ya. Jadi makna apa tu? Itu hadiyatan minallah. Tuhan hadiahkan dia sebab dia apa? Dia dah berpenat, bertungkus lumus, ya, tu memusingkan kalbi dia betul-betul menghadap ke Tuhan. Bukan senang kan? Allah. Tapi bukan dia buat nak benda tu. Sebab satu orang dia pergi jumpa satu syekh yang mursyid, dia kata, ya Sayyidi Syekh, saya nak ikut jalan tuan ni, tapi saya nak minta satu, boleh tak? Kalau boleh saya nak ikut lah, kalau tidak saya tak nak ikut. Tuan Syekh dia kata, apa yang kau nak? Dia, kalau saya ikut jalan Tuan Syekh ni, pasir tu boleh tak kita tukar jadi emas? Dia, wah, dia macam dia minta. Dia dah diman kawan dulu. Cerdiknya wali ni dalam uslub dakwah dia. Dia kata insya-Allah, dia kata. Kalau nak kisahlah tak minta tu salah tu. Ya, tapi dia tahu ni orang baru, dia tak jerkang. Kau jerkang kau apa nak bawa ke Tuhan, kau sibuk jiman, bongkau kawan tu lagi. Insya-Allah boleh. Dia tarbiyah kawan. Bila ditarbiyah, tuan tu buka hijab, dia kenal lazat dengan Tuhan, tuan tu pulang ke balik, nak tak emas jadi pasir. Dia tak nak tuan, dia tak nak. Buat apa benda tu? Dia baru kenal. Bila dia kenal Tuhan, jawab dia satu je, siapa yang makrifat akan man arafallah, ya, jawab dia adbara kulli syai, dia akan berpaling dari tiap-tiap satu. Confirm. Bermakna mafhum sebalik, mukhalafah. Kalau hati dia masih lekat makhluk, dia belum kenal dengan sebenar-benar kenal. Kalau kenal segala membina akidah tu ramai, ya, dengan sifat 20 kita mengaji selesai. Buat akidah kita kenal, boleh beza. Ni bukan nak tamyiz, nak beza. Ni nak apa? Nak rapat, ya, nak duduk unsi, kurbi dengan dia, ya, barulah betul dapat kemanisan dia dengan Tuhan yang dikatakan bi falyafrahu, ya, dengan aku naklah gembira. Bila dia boleh gembira dengan Tuhan? Bila dalam kalbi dia tak ada yang lain, ma fi qalbi ghairullah. Itu dia. Adalah dibezakan antara keadaanmu serta segala kaum dan keadaanmu segala kaum sertamu. Apa beza dia? Ya, dibezakan keadaan, iaitulah antara keadaanmu serta segala kaum. Kita tertambat dengan makhluk, dan keadaan segala kaum sertamu. Terbalik, makhluk pula tambat kat kita. Tuan pusingkan, Tuan Allah Ta'ala pusing gitu. Maka bahawasanya keadaanmu serta segala kaum itu, mana kamu masih terikat, ia telah dikendaki bertambatmu dengan dia. Teman, irtibadul qalbi ma'al khalaiq, terikatnya kalbi kita dengan makhluk, ya. Tuan buka dalam kitab syarah Sahih Muslim tadi, satu bab wudu ada itu, ada satu cerita baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia pergi ke dapur, bukan bulan puasa lah, ya, nak cari makanan pagi itu, tanya Syah, tak ada apa. Bila tak ada apa, sebelum Rasulullah turun, ya, cari itu apa Rasulullah buat? Semayang hajat, setelah semayang. Maksud isyarat kepada kita apa sahaja kerja nak buat, kita kena menghadap dia. Kalau istirahat mursyid kita, buat laporan apa dia, yang kadang melapor dengan dia, mana melapor dengan Tuhan, yang merayu dengan dia, berhajat dengan dia, itu seni hati kalbi. Betul tuan guru kita ajar, kalau kita nak pergi dekat pun minta, ya Allah, hamba nak pergi ke sini, ya, maka selamatkanlah perjalanan pergi dan balik. Nak pergi mana? Nak pergi Melemau. Kalau kita Melemau dekat now, dia tak kira dekat tak dekat, sebab kalbi dia dengan Tuhan. Kalau Tuhan nak selamatkan, jauh selamat. Kalau tak selamat, dekat pun dia tak selamat. Ya, segala-gala nak tunjukkan tanda kalbi dia tu cantik, dia akan pergi kepada penzahiran luar. Sentiasa kalam dia, pergerakan dia dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab ketiadaan pandangmu bagi yang mengadakan. Itu terbalik, ya. Tadi dikendaki bertambat dan berhajatmu kepadanya. Hati kita duk berhajat kepada makhluk. Hati, ya. Kalau hati tidak berhajat, ya, Tuhan pusing makhluk pergi kat dia, itu tak ada hal tu. Maka adalah engkau demikian itu hambanya. Jadi dia hamba kepada makhluk, bukan hamba kepada Tuhan. Bila kalbi dia terikat dengan makhluk, bukan dengan Tuhan. Dan inilah hema yang sangat hina, ya, himmatul daniyah, hema yang hina. Dengan sebab apa? Ketiadaan pandangmu bagi yang mengadakan dia.
Siapa mujid fa'il hakiki huwa Allah Ta'ala. Ketiadaan memandang kalbi pada Tuhan, maka orang tu masuk dalam sepadan orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Wala ayazabillah. Dan sebaliknya, dan keadaan segala kaun serta makhluk pula pusing kat dia. Tuhan pusingkan makhluk menghadap dia. Dikendaki memiliki engkau baginya. Kita milik, bukan kita ditawan. Manakala nafsu tu kita kudakan dia, bukan dia kudakan kita. Dan kaya engkau daripadanya. Mana kaya apa? Hati dia tidak mengharap, tidak berpaling kepada makhluk atau hebat. Maka adalah engkau pada ketika itu merdeka. Kalau dia panggil menurut makam hurriyah, merdeka sebenarnya daripada makhluk. Barulah dia merdeka, dia bebas. Dan baru dia boleh berjalan betul ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adalah ia berkendak kepadamu. Akhirnya Tuhan pusingkan makhluk itu berkhidmat dan berkhidmat bagimu hingga segala jamadat, segala benda-benda yang beku, kayu, batu, dan segala hayawanat, hayawan mana berkhidmat kepada apa? Kepada arif billah tadi. Dan tadi apa Tuhan jadikan? Pasir bertukar jadi emas. Harimau boleh jindit, buaya boleh abuntan, boleh hormat. Syekh Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi, kutub besar dan wali besar. Ketika dia bawa satu majlis ilmu, majlis zikir di satu tempat, jadi orang kampung tu tak kenal dia ni orang alim besar, wali besar. Dia orang nakal nak kenakan Tuan Syekh ni. Bila Tuan Syekh tanya kat mana tempat ambil wuduk, kat tempat sungai, dia tunjukkan sungai kat banyak buaya. Datuk kat sana tu ada dia. Dia pun tunggu, memang Datuk ni kena sebat dengan buaya juga. Bila Tuan Guru turun, dia tuan kat tu, buaya daripada hulu pada hilir semua datang turun. Turun membuat bulatan. Banyak berapa ekor dia tuan. Jadi Tuan Guru tadi mandi di situ ambil semayang, buaya tu kawal dia tuan, terperanjat dia. Lepas dia naik aja, buaya pun turun pergi dah jalan. Baru dia terperanjat, ni bukan orang sebarang ni. Baru dia kenal wali tuan ni. Kena dia buat majlis zikir kan, nak pinjam mangkuk kan, dia orang tak bagi. Maka Tuan tunjukkan bila buat zikir tu, pinjam mangkuk tu berjoget berzikir, kerang-kerang ikut. Tengah-tengah berzikir pula, itu lain macam. Semua orang rapat ke depan. Biasa nak suruh rapat depan, kadang dia rapat tak rapat, ni padat duduk. Apa? Ada rimau belakang ikut zikir. Dia zikir Allahu Allah, Allahu Allah. Dia zikirkan, rimau pun orang semua ke depan. Baru dia betul rosyok ke depan dulu. Zikir lah, dah engkau jangan zikir dia, aku dah tambat dia. Si Abu Hasan Al-Syazili wan tanya dia kata, apa ilmu kimia ya Sayyidi Syekh? Dia kata, kimia una taqwallah zahiran wa batinan. Kimia kami takut ke Tuhan zahir dan batin. Tahu ilmu kimia? Ilmu yang ada pada Nabi Musa AS buat emas. Logam bawah tanah punya campuran emas tu, dia ada ilmu tu ada. Kimia una taqwallah. Dia betul takwa itu maksudnya Tuhan pusing. Man khafallah khafau kullu syai'. Siapa yang berjaya memusingkan betul kalbi dia, takut hanya pada Ta'ala, Tuhan pusingkan makhluk, Tuhan pusingkan tu makhluk, hormatkan dia. Sehingga emas tu boleh dia buat batu jadi emas. Dikencingkannya besi karat jadi emas. Kita takut kencingkan besi jadi karat. Dia terbalik entah dia. Tu Syekh Abu Hasan Al-Syazili, dunia dia kejar dia tak heran pun. Ada banyak. Kalau di Melaka ada 2 orang dulu Tuan Guru Haji Abdul Wahid, insya-Allah. Dia buat emas jadi Tuan Haji Husin marhum dia. Tapi dia dapat tu, dia istikharah minta ada alamat tak ada alamat, ambil dia buang balik. Kalau kena kita seketul tu takut-takut lupa istikharah tu. Sekilo 20,000 nampak kan. Dia tak ada apa, dia tengok batu tu hatta yastawiya az-zahab wal hajar sawa. Sehingga sama je batu dengan emas, bagi dia sama, tak ada apa. Batu ialah makhluk yang menunjuk kebesaran Tuhan. Emas juga makhluk yang menunjuk kebesaran Tuhan. Dah, dia pandang macam tu je. Kita tengok emas, nampak kedai emas. Wah, ni kau bawa ni kan banyak dapat duit kan. Sebab apa? Qalbi kita mu'allakun bil khalaiq. Hati kita diikat dengan makhluk. Hati dia tak ada apa benda tu. Nak didik macam tu yang kena riadah, mujahadah, banyak zikrullah,
banyak jaga, pantang larang, adab-adab dia, insya-Allah dibuka oleh Allah Taala. Allahumma ja'alna minhum. Dan kata Syekh Syibli radhiyallahu an, tiada terlintas kaun itu pada hati orang yang telah mengenal kepada yang mengada. Masya-Allah. Kalam-kalam dia hebat-hebat tuan. Bukan dia kejar tuan-tuan ya. Terlintas pun tak ada tuan. Ya, terlintas pun tak ada. Bagi orang yang Tuhan dah tarik kalbi dia berlazat dengan Tuhannya, ya, ketika itu terlintas hati dengan makhluk pun tak ada. Itu kata Syekh Syibli radhiyallahu an. Dia dalam kitab kalau doa radhiyallahu an tu pun min kibaril auliya, wali besar, bukan wali sembarang. Jadi maksud ya, dalam radhiyallahu an. Dia kata apa? Tiada terlintas, bukan benar dalam kepala duk mikir kan, terlintas pun tak ada. Tiada terlintas kaun itu pada hati orang yang telah mengenal kepada yang mengadakan dia. Siapa mengadakan mujid? Wallah. Mana orang yang dah kenal Tuhan, dalam kalbi dia dapat saumul haqiqah. Sekarang kita sedang puasa kan? Apa dia puasa hakikat? Dia ada 3 lapis puasa kan? Lapis pertama tu out, minta-minta jangan masuk lain tu. Kam min sa'imin la yasrahu min siyami illa al-ju' wa zama'. Banyak yang puasa dia dapat lapar dahaga, ya apa tak dapat. Ya, yang kedua dia ada nilai sikit. Puasa bermakna imsak, tahan. Ya, jadi orang yang puasa syariat sahaja, dia keluar saja, dia tahan, tak makan, tak minum, terbit mata, dia terbit fajar sadiq sampai terbenam matahari. Yang lain dia tak tahan, mata dia tak puasakan, mulut dia tak puasakan, anggota tujuh dia tak puasa. Kalau dia puasakan yang 7 tadi, mata dipuasakan daripada melihat benda yang dilarang, telinga dipuasakan dari mendengar benda yang tidak diizin, dan seterusnya. Maka puasa dia naik peringkat mutawasid, mana sudah ada nilai sikit. Dan nilai paling tinggi ni yang puasa ni sebut Syekh Syibli ni, apa dia bahawasanya tidak terlintas dalam kalbi dia melainkan Allah Ta'ala. Ya, tu dia kata orang yang kenal Tuhan tidak terlintas dalam hati dia akan makhluk. Tidak terlintas kaun, mana makhluk pada hati orang yang telah mengenal kepada yang mengadakan dia ialah Allah Ta'ala. Ini dipanggil saumul haqiqah. Dia menahan ingatan dia setiap saat, fi kulli lamhatin wa nafasin, tiap-tiap lamhah kelipan mata dan tiap-tiap napas dia dengan Allah Ta'ala. Berlazat dia memandang kebesaran dan keagungan Tuhan. Allah Akbar. Dan inilah dipanggil hal yang amat mulia. Inilah paling tinggi, ya, yang dikendaki akan dikau akan dia memandang engkau bagi yang mengadakan dia. Uhibbu an urifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih, aku dikenal, sebab tu aku jadikan makhluk. Tuhan jadikan kita bukan tu kumpul harta, bukan kerja jawatan, bukan bergebut benda tu, ya. So kenal dia, siapa dia. Sebab apa rahsia? Kalau dia kenal siapa Tuhan, nasai dia akan tunduk 100% dengan Tuhan. Ya, sebab dia kenal, dan dia akan kasih sekasih-kasih dengan Tuhan. Kalau dia kenal, sebab Tuhan segala-gala hak dia. Yang paling sempurna siapa? Kita mengaji sifat 20, sifat kamalat. Segala kesempurnaan milik Allah, segala lawan dia kekurangan milik makhluk. Maka hati naluri dia akan cinta, akan kasih, akan jatuh hati dia pada benda yang paling hebat. Siapa lebih hebat? Allah Ta'ala. Kalau dia faham, kalau dia kenal, dia takkan lagi. Kalau dia kenal, confirm hati dia takkan lagi. Kalau belum lagi, itu belum berapa kenal. Kalau dia kenal memang terpaut betul, dia takkan berpusing lagi dah. Dan itulah yang dikendaki. Dan inilah hal yang amat mulia yang dikendaki akan dia memandang engkau bagi yang mengadakan dia. Siapa dia? Wallahu Ta'ala. Habis. Dan satu lagi, dan kata Syekh Masyayikh adalah aku masuk pekan, dan sekalian suatu itu rindu ia kepada aku. Masya Allah. Dan aku daripada sekalian itu merdeka. Tok kenali kenal kan? Tuan Guru Adi Yusuf kenal. Kampung dia kenali. Maka orang panggil dia Tok Kenali. Nama dia Haji Yusuf. Ya, wali besar, ulama besar Kelantan yang masyhur. Dia tuan-tuan, kalau karamat dia keluar, dia pergi pasar kan, bergebut teksi ambil dia. Teksi tu ambil dia. Dan yang jadi, yang Allah Ta'ala jadikan, teksi mana yang ambil dia tadi bawa ke pasar, hantar dia,
Daripada situ sampai ke petang, teksi tu penuh dia ambil tuan. Pergi penuh, balik penuh, pergi penuh, balik penuh. Itulah yang berlaku. Bergebut. Itu karamat dia telah tunjukkan. Pergi pula pasar tuan, dia bawa je bakul, bergebut-gebut orang isi sayur atas bergebut. Yang mana pergi tu kan sekejap je kan barang dia habis laku. Itu karamatul aulia. Tuhan Tuhan yang ijaz benda tu. Sebab apa? Takriman lahu. Tuhan muliakan orang yang semedikan. Sebab apa? Dalam qalbi dia tak putus, dia menghadap Allah Ta'ala. Allah. Itu dia katakan man khafallah khafahu kullu syai. Siapa yang berjaya berusaha bermati-matian membulatkan betul kalbi dia dengan Tuhan dia, buangkan pandangan diri dia. Ya, kita Tuhan bagi dia keistimewaan. Tujuannya apa Tuhan bagi itu? Hadiatan minallah, Tuhan hadiah supaya apa? Lagi kuat dia berpegang dengan Tuhan. Bukan dia asyik dengan benda tu, lagi kuat dia berhati dia dengan Tuhan sebab dia memandang af'al dia terang. Ya, itu dia antara sifat para aulia. Dan diceritakan daripada Mazid Al-Kabir radhiyallahu an, katanya aku serta Abu Ibrahim Al-Khawwas dalam setengah musafir. Maka tiba-tiba ada kali dalam setengah musafir tadi, maka tiba-tiba ada apa tu? Ada kala jengking. Ada kala dalam setengah musafir tadi, maka tiba-tiba ada kala tu berjalan atas pehanya, padang pasir kan, kadang benda tu berjalan, dan berdiri aku hendak membunuh dia. Aku berdiri nak membunuh dekat Syekh Ibrahim tadi, ada kala dia, maka menegah ia. Syekh Ibrahim kata jangan. Menegah ia akan daku, dan katanya tinggalkan olehmu akan dia tiap-tiap suatu berkendak ia kepadaku. Masya Allah. Sampai kala pun ambil berkat kat dia. Jengking tu ambil berkat kat dia. Jangan biarkan dia. Dan aku tiada berkendak kepada sesuatu. Aku tak ada benda apa pun, kata. Itu di antara apa? Karamat para aulia. Sampai binatang pun tu cari dia tentang ni. Ada satu orang wali tu, binatang-binatang sakit datang jumpa dia kan. Sampai anjing ular datang jumpa dia. Dia ubatkan balik kawan. Masya Allah, macam-macam. Ini punca dia apa satu tadi? Takwa Allah. Dia bertakwa betul-betul zahir dan batin, dia bulat dengan Ta'ala. Tuan Musa itu Syekh Ibrahim. Saya pergi di dalam Timur Tengah dengan tuan guru saya tu ni. Pergi satu tempat, Masjid Syekh Ibrahim. Maka di makam dia tu dia pakukan secebis kulit buaya kata ni. Dekat dinding makam tu dia orang pakukan. Kita tanya tuan guru tu apa pasal kulit buaya tu? Dia tu kisah dia tu. Kisah di kampung ni, seorang budak kecil dia telah dimakan buaya dan jadi bila makan buaya dia panggil Syekh Ibrahim panggil balik buaya tu keluar. Buaya sungai tu keluar dan dan belah perut buaya tu, budak tu masih hidup. Akhir budak tu jadi wali besar. Akhir budak tu jadi wali besar. Dia kata buaya when dia panggil bangun dan kita kalau panggil buaya dia kejauh kita. Dah cukup kaki kita lari. Ni buaya pusing kan. Dia semua apa? Amrullah. Itu semua urusan Tuhan yang set benda tu. Yang tunjukkan kelebihan kekasih dia. Dan kata Muhammad Al-Mubarak Al-Sufi rahimahullah adalah aku serta Ibrahim bin Adham. Dia semua kenal si Ibrahim bin Adham kan, seorang sultan. Dia tinggalkan sultan dia masuk jalan ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Pada tengah jalan kepada Baitul Maqdis, satu lagi maka turun kami dalam waktu hampir tengah hari di bawah pohon delima. Jumpa pohon delima tu kami singgah kejap lah. Kalau kita RNR kan di tempat delima tu, pentima cari pohon delima tu, maka sembahyang kami dengan beberapa rakaat sunat manzil. Ini banyak orang kita tak buat ni. Dia sunat kalau musafir tu kita berhenti kat mana? Tempat turun sembahyang sunat. Itu elok itu. Betul Rasulullah SAW bila Isra Mi'raj kan, jalan berhenti sembahyang 2 rakaat, jalan lagi berhenti sembahyang. Di mana saja kita berhenti sunat kita sembahyang 2 rakaat, sunat manzil. Maka kedengar suara daripada pohon delima tu.
Dia turun kat pokok terima tu berkata, katanya apa? Hai Aba Ishaq. Pun terima tu bercakap dengan dia apa? Syekh Ibrahim bin Adham. Gelaran dia Aba Ishaq. Hai Aba Ishaq, muliakan olehmu akan kami. Pokok tu minta keberkatan dia. Maka bahawa makan daripada kami, ya, diminta ambillah kami, makanlah kami ni, dia kata. Ya, maka menundukkan Ibrahim akan kepalanya. Dia tawaduk kami, dengar dia tu dia tunduk, kan? Itu dia antara karamatul awliya. Dia sepir dia apa tadi? Taqwa Allah. Betul-betul zahir dan batin kita bersihkan, insya-Allah benda tu diberi. Tapi bukan itu matlamat. Itu bukan matlamat kita. Matlamat kita ialah dia. Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhan, engkau yang aku qasad, wa ridhakan matlubi, dan redha engkau yang aku cari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Fa inna khairal kalam. Alhamdulillah. Subhanallah. Fa innahu la ya karim. Yeah.